Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Harif Iqbal bin Zuharman akan membuat pembentangan tentang topik cabaran dan isu dalam proses memupuk integrasi antara kaum di Malaysia. Jadi sebagai pengenalan, kita boleh lihat pada perkataan integrasi itu sendiri, iaitu ia merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional. Di sini juga kita boleh melihat selepas kajian, cabaran itu sebenarnya bermula sebelum lagi dan juga semasa perbincangan kemerdekaan Malaysia. Kita boleh lihat bagaimana penjajah British pada suatu ketika dahulu memisahkan kita mengikut kaum-kaum tertentu untuk menjalankan ekonomi. Dan di sini kita boleh juga melihat bagaimana semasa dalam perbincangan untuk kemerdekaan, kaum Melayu telah mendapat kedudukan istimewa, dan di situlah menyebabkan kaum-kaum lain juga tidak puas hati dan menuntut kesamarataan di dalam kedudukan itu, kerana mereka juga telah menyumbangkan hasil titik peluh mereka di Malaysia ini. Dan kita boleh melihat bagaimana cabaran ini bukan sahaja disebabkan oleh perbezaan budaya dan agama, tapi meliputi topik sosioekonomi yang menyebabkan kita masih dalam satu cabaran untuk mengintegrasikan Malaysia. Jadi kita boleh melihat pada faktor-faktor perpecahan dan konflik berlaku, dan kita boleh melihat kembali kepada topik kita yang asal untuk mengintegrasi Malaysia. Jadi antara faktor ini ialah kemiskinan, kedudukan lokasi kelas, kemahiran kerja, pembangunan dan batasan peluang mobiliti sosial untuk keluar daripada golongan miskin. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana ekonomi itu menyebabkan sedikit tension di antara kaum-kaum tertentu, kerana semua manusia sebenarnya mahu maju ke hadapan, dan kalau boleh di sini lebih spesifiknya adalah untuk keluar daripada golongan miskin. Dan di sini kita boleh lihat bagaimana pihak British dahulu dan juga masih lagi berterusan di dalam sistem pentadbiran Malaysia, iaitu perbezaan kelas-kelas dan juga peluang-peluang yang diberikan kepada semua rakyat Malaysia tidak sama rata. Dan di sini kita boleh lihat bagaimana kedudukan lokasi itu penting, seperti mana kita boleh tengok di Malaysia bagaimana perbezaan teknologi dan juga kemajuan itu dipertingkatkan. Kita juga boleh lihat pada situasi kita sekarang ni yang berada di dalam MCO, yang juga boleh menjadi satu refleksi bahawa bukan semua orang boleh mendapat kemudahan internet ataupun teknologi itu sendiri untuk perkara yang patut didapati oleh semua orang, seperti mendapat edukasi. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Syamini Iriana. Jadi, saya ingin memberitahu fokus tajuk kita pada hari ini ialah integrasi yang membawa maksud penyatuan. Seperti yang kita semua tahu, negara kita terdiri daripada budaya warisan yang sangat kaya. Kerana kita semua terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang tinggal di sini, bukan? Jadi, bagaimana dari segregasi yang membawa maksud pengasingan kepada integrasi yang bermakna penyatuan dapat dilakukan dalam kalangan kita dari
sejak dahulu sehingga kini lagi. Bagaimana cara-cara, usaha dan langkah-langkah yang diambil untuk menyatukan kita semua. Seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, India, Cina, Kadazarusun, Iban dan sebagainya. Jadi, kita semua terdiri daripada latar belakang keluarga yang berbeza, agama yang berbeza, tradisi yang berbeza. Jadi, bagaimana kita ingin membuatkan perbezaan ini dapat diterima dan menyatukan kita. Assalamualaikum, nama saya Amir Alif. Jadi untuk isu semasa berkaitan dengan cabaran integrasi perpaduan di Malaysia, kita sebenarnya cabaran yang dihadapi untuk menyatukan kaum-kaum di Malaysia ni telah lama pun ada dan wujud. Kalau kita tengok pada awal-awal kemerdekaan dulu, kita ada satu peristiwa 13 Mei di mana ada pergaduhan di antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu, dan banyak pertumpahan darah yang berlaku. Di situ merupakan salah satu isu perkauman terbesar yang pernah berlaku di Malaysia, dan itu berlaku pada berpuluh-puluh tahun yang lalu lah. Dan sekarang isu ini masih berlaku, cumanya dia kurang sedikit, dan kita akan tengok 3 kes pada hari ini. Yang pertama adalah pada tahun lepas, isu jawi, di mana penggunaan jawi ini mendapat bantahan sekeras-kerasnya oleh Dawn Zong kerana dia beranggapan bahawa penggunaan tulisan jawi ini merupakan satu inisiatif yang mundur kerana padanya tulisan ini merupakan tulisan yang tidak relevan lagi. Tetapi apa yang kita perlu tahu adalah tulisan jawi ini merupakan salah satu khazanah negara kerana kita menggunakan sistem jawi pada zaman awal tanah Melayu sebelum merdeka lagi. Yang kes kedua merupakan kes Muhammad Adib yang berlaku disebabkan oleh konflik di antara dua puak di Malaysia lah, dua puak kaum India kerana mereka merebut sebuah tanah kuil, dan jadi di situ apabila berlaku pergaduhan antara dua puak ini, anggota bomba bergegas ke lokasi. Jadi apabila mereka bergegas, pergaduhan telah pun tercetus, dan malangnya arwah Muhammad Adib, salah seorang anggota bomba itu, nyawanya telah diragut di dalam pergaduhan tersebut lah. Jadinya di sini menimbulkan satu api kemarahan terhadap kaum Melayu dan juga masyarakat India, sebab mereka merasakan ini merupakan satu tindakan yang mengapikan ataupun menggugat kedudukan mereka di antara dua kaum inilah. Dan pada ketika itu ada satu isu di mana terdapat beberapa mesej macam orang Melayu jangan pergi ke sini sebab orang India tengah bersedia bla bla bla. Terdapat banyak mesej berantai yang mengatakan tindakan-tindakan sedemikian rupa, walhal sebenarnya tidak berlaku pun. Keadaan telah dikawal masa tu, walaupun benda ni secara tidak langsung mentegangkan lagi situasi perkauman di negara kita, tapi secara langsung kerajaan dapat membendung secara sedikit demi sedikit lah, dan kes adik ini masih berlangsung sehingga kini. Dan kalau kita tengok baru-baru ini di Amerika Syarikat, apa yang boleh kita kaitkan adalah kerana mereka pun mempunyai pelbagai kaum dan berbilang bangsa seperti mana kita, dan isu kes pembunuhan George Floyd yang dibunuh oleh anggota polis kerana berkulit gelap ataupun berkulit hitam menimbulkan amarah penduduk di Amerika Syarikat sebab dia dibunuh tanpa sebab, dan isu yang berlaku berkurun lamanya, dan ini menyebabkan mereka rasa kali ini mereka merasa begitu terancam dan menyebabkan mereka melakukan rusuhan, dan lebih 10,000 orang sekarang ini merusuh di Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok isu-isu ini, kita boleh belajar bahawa kita perlu bertindak bijak di dalam apa yang kita keluarkan, sebarang kenyataan ataupun apa-apa isu, supaya isu perkauman seperti ini tidak berlaku di Malaysia dengan lebih teruk. Jadi itu saja untuk isu-isu semasa yang berlaku di dalam cabaran integrasi di Malaysia. Terima kasih.
Hai, nama saya Muhammad Azizan bin Hanafi. So, saya akan mengupas mengenai penyelesaian masalah dalam topik cabaran dan isu dalam proses memupuk integrasi antara kaum di Malaysia. Terdapat banyak cara untuk memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia, iaitu dalam aspek pendidikan, dalam aspek kerajaan dan juga aspek media. So, dalam aspek pendidikan, iaitu dengan cara memperbanyakkan lagi sekolah kebangsaan dan mengurangkan lagi sekolah vernacular di Malaysia, yang mana menjadi sekolah vernacular ini menjadi jurang kepada perpaduan antara kaum. So, dengan cara ini dapat menyatukan lagi pelbagai kaum dalam sebuah sekolah dan memupuk integrasi sejak di bangku sekolah lagi. Beralih pula kepada peranan kerajaan. Kerajaan perlu memainkan peranan yang besar dalam permasalahan ini dengan mengadakan kempen-kempen ataupun cara untuk menyuntik nilai perpaduan ataupun integrasi dalam kalangan masyarakat. Seperti contoh dengan adanya slogan seperti Satu Malaysia, ini dapat menyemaikan lagi nilai integrasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. So, media juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk integrasi di Malaysia, iaitu dengan memperbanyakkan lagi konten-konten yang berunsur integrasi ataupun perpaduan dalam kalangan masyarakat. Seperti contoh karya daripada arwah Yasmin Ahmad, iaitu menitik beratkan nilai perpaduan dan integrasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Filem seperti contoh Sepet dan iklan-iklan seperti Petronas, ianya sangat-sangat berkesan untuk memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ustazah dan rakan-rakan yang disayangi sekalian. Nama saya Nur Luqman Hakim bin Azizan, dan pada hari ini saya akan merumuskan ataupun beri kesimpulan kepada topik kita hari ini. Keamanan negara turut dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Seperti yang kita ketahui, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri sehingga menghancurkan keamanan sesebuah negara itu. Pertelingkahan yang berlaku antara rakyat akan menghasilkan suasana hidup yang porak-peranda. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap pentingkan diri atau cuba mengelak, kerana perpaduan kaum ini hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap tolak ansur. Pengajaran yang kita dapat daripada topik ini, sebuah negara mempunyai integrasi satu sama lain dan dasar-dasar kerajaan negara itu akan lebih maju dan situasinya akan lebih aman. Kita juga perlulah bekerjasama dalam proses perpaduan ini dengan mendengar arahan kerajaan. Jika kita endah ataupun tidak mengambil serius, peristiwa 13 Mei 1969 mungkin akan berulang.